9, secara terperincinya 11 ciri. Jadi alhamdulillah, dalam ayat yang lepas kita sudah ambil 5 ciri sifat ibadur rahman, iaitu tuan-tuan tengok balik bermula daripada ayat 63, sifat tawadhu, tidak sombong dengan orang, apabila bercakap dengan orang-orang yang jahil mereka bercakap secara lemah lembut, tidak kasar. Sifat yang ketiga, tahajud, banyak beribadat pada waktu malam. Sifat yang keempat, takut kepada azab Allah, al-khawf. Sifat yang kelima iaitu berhemah dalam berbelanja, dalam berinfak, tidak terlalu boros dan tidak terlalu bakhil. Bakhil pun tidak, boros pun tidak. Sebab kita tak mahu jadi member syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubadzir ni geng syaitan. Jadi kita jangan masuk dalam geng syaitan. Kita nak masuk dalam kumpulan orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para pelajar sekalian, kita sambung lagi insya-Allah pada kali ini 3 lagi sifat. Ia sifat ni ada 2 dalam bahasa Arab, panggil ijabi, salbi. Ijabi maknanya sifat-sifat yang kita kena buat, itu dipanggil ijabi, dalam bahasa kata positif. Salbi maknanya benda yang kita kena tolak. Apa dia? Ayat yang kita akan baca ini iaitu tidak menjauhkan diri dari syirik, tidak membunuh orang tanpa hak dengan sengaja, dan juga menjauhkan diri daripada zina dan segala bentuk fahisyah. Itu dia panggil, dalam bahasa dia panggil salbi. Mana benda negatif jangan buat, benda mesti dijauhkan. Menjauhkan diri daripada perkara-perkara ini dalam ilmu bahasa, ilmu al-qulub, ataupun dia panggil ilmu tasawuf, dia panggil at-tahliyah wa at-takhliyah. At-tahliyah wa at-takhliyah maknanya sifat yang kita kena hiaskan diri kita ni, tawadhu, lemah lembut, tahajud, khauf, tidak boros. Itu dipanggil sifat tahliyah. Mana sifat yang indah yang kita kena ada. Adapun ayat yang kita baca ini dia panggil sifat at-takhliyah. Kita kena bebaskan diri kita, jauhkan diri kita dari sifat-sifat ini. Sifat yang 3 yang kita bincang. Ada lagi 3, insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Baik para pelajar sekalian, bagi pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 769. Bagi yang lain boleh buka surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 68. InsyaAllah ayat kita ini tidak banyak. Kita ambil 68 sampai 71. Kita baca ayat dulu, kemudian pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim
bahasa tasawuf takhliyah. So, sifat ini yang jangan ada pada kita. Mana perbuatan yang tak boleh ada, kerana itu dia guna la, wala, 3 kali la. Jangan hampiri, jangan buat, jangan lakukan benda ini, ataupun tidak melakukan. Itu dia panggil la. Baik, para pelajar sekalian, kita tengok munasabah ayat ini. Lamma zakara subhanahu wa ta'ala ma tahallu bihi. Dalam sifat yang 5 yang lepas, Allah Ta'ala sebut sifat yang mesti kita at-tahalli, hiaskan diri kita dengannya, daripada usul at-ta'at, asas ketaatan, kan, dengan al-adl wal-ihsan, dengan perbuatan kita, perkataan kita, dalam tubuh kita, dalam harta benda kita. Maka ayat ini menunjukkan kepada usul ummahatil ma'asi, ibu kepada maksiat yang wajib dijauhi, jangan melakukannya. Tidak mana dipanggil ayat nafi ataupun ayat larang. Ada dua di situ. Baik, para pelajar sekalian, ayat ini
membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ayat kita ni, walladzina la yad'una ma'allahi lan akhar, sampai kepada wala yaznu. Hadis ini rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu. Jadi dalam ni Allah Subhanahu wa taala sebut sifat ni, iaitu mereka tidak menyeru, tidak menyembah. Jadi seru di sini dengan makna doa, tidak meminta kepada selain dari Allah dalam doa mereka. Minta orang tolong angkat barang, tolong buat tu tidak jadi masalah. Kita kena faham cerita ni. Ada setengah orang ni bila kita kata jangan minta lain pada Allah, habis takkan nak makan nasi, doa dengan Tuhan. Kita kata cerdik sikit bahasa tu kan. Guna akal Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita bercakap dari sudut doa, dari sudut ibadah, dari sudut pergantungan hati, bukan dari sudut nak makan nasi. Itu dia panggil bahasa. Baik, yang pertama sekali jangan syirik, tidak melakukan syirik. Segala bentuk dialah, dari sudut ibadahnya, perbuatannya, dari sudut segala perkara syirik. Dan jauhi juga syirkul khafi, syirik yang tersembunyi juga sangat berbahaya dalam ibadah kita. Baik, kita pergi pada sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, dan tidak membunuh. Sifat yang kedua dia mana tidak sifat orang ni tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, illa bil haqq, kecuali dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak. Syarak kita ni, syariat Islam ni, adakah dia benar bunuh orang? Ada. Sebab kerana itu dia kata illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran daripada syarak. Apa dia tu? Para pelajar tengok. Dalam ciri yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa mereka tidak melakukan syirik. Perbuatan syirik, perbuatan di antara ciri yang menyebabkan seorang itu boleh dibunuh. Yujibu qatl, boleh dibunuh dengan syarat-syarat dia lah. Jangan ambil sepatah ni kak kira nak bunuh orang lah. Sebab tu kadang-kadang bila kita bincang tentang orang ni boleh dibunuh, dia kata dia ni pendakwah ni kerja nak bunuh orang yang menghalalkan darah umat Islam. Kita kata baca berapi, baca semua dia punya konten ayat perbincangan. Kalau tidak kita jadi pening lah. Asyik nak tuduh orang kafir, mengkafirkan orang saja, sedangkan kita tak baca semua, kita tak dengar semua. Jadi ayat ini kata maknanya perbuatan syirik dia tu boleh menyebabkan dia dibunuh. Ayat sifat yang kedua, Allah SWT kata kalau kamu tak boleh dibunuh, kamu juga jangan membunuh. Ini bahasa. Kalau kamu tidak boleh dibunuh, kamu juga jangan membunuh. Jangan membunuh, la yaqtuluna, jangan bunuh orang dengan sengaja kecuali orang yang dibenarkan. Siapakah orang yang dibenar itu? Tengok hadis. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatila an-nas, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nabi kata aku diperintahkan supaya memerangi manusia yang kafir, yang menentang Islam itu, sehingga mereka mengucap la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Satu, wa yuqimus salat, mereka mendirikan salat. Wa yu'tu zakat, mereka bayar zakat. Fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Bila mereka dah lakukan sedemikian, beriman, tunaikan solat, bayar zakat, maka terpeliharalah darah mereka, tak boleh lagi kita kacau. Wa illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak yang dibenarkan oleh Islam. Apa dia
oleh Islam, kita tengok di bawah nanti. Apa sebab yang dibenarkan. Maka wa hisabuhum 'ala Allah, kira-kira balasan mereka kita serahkan kepada Allah. Tapi atas dunia ini balasan mereka. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Tengok ni para pelajar sekalian. Kata di ulama tafsir, an-nafsu allati harrama Allah. 4 kategori manusia ni tidak boleh kita sentuh, tumpahkan darah dia. Yang pertama, Muslim, orang Islam. Yang kedua, zimmi, kafir yang baik dengan kita. Kafir zimmi yang duduk di bawah pemerintahan Islam. Yang ketiga, al-mu'ahad, kafir yang membuat perjanjian damai dengan kita. Yang keempat, musta'min, orang kafir yang minta keamanan dengan kita. Ini jangan kacau. Hadhihi hiyal anfusul lati harrama Allah. Ini 4 kategori nyawa yang Allah haramkan kamu sentuh, kamu tumpahkan darah mereka. Maka Nabi kata kecuali dengan hak Islam, iaitu an-nafsu bin nafs. Tanda tuan-tuan, apa dia hak Islam? Bila orang bunuh orang dengan sengaja, setelah sabit mahkamah putuskan, maka kita berhak bunuh dia. Itu dipanggil bunuh dengan hak. Min qatli nafsin au haddin, ataupun dengan had. Orang ni macam-macam ni boleh dibunuh mengikut syarak, maka itu dibenarkan. Dan at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama, dia panggil apa ni, dalam bahasa kita murtad. Orang murtad itu dia panggil an-nafsu bin nafs. Yang ketiga iaitulah penzina, orang sudah muhsan, orang yang sudah dewasa berzina. Mana bukan dewasa, orang yang sudah muhsan, orang yang sudah berkahwin, pernah berkahwin, dia pergi zina pula, lepas tu kahwin tak mau. Maka 3 kumpulan ini dia panggil yaqtuluna bil haqqi, dibunuh dengan hak, dengan keizinan daripada Islam. Jadi kita dah jelaslah kepada kita, tak boleh bunuh 4 kumpulan, yang boleh bunuh berapa? 3 kumpulan. Baiklah para pelajar sekalian, kita ambil ringkasnya, huraian ini panjang. Kalau kita baca dalam tafsir Ayatul Ahkam, kita berpindah kepada sifat yang ketiga, wala yaznun. Yang ketiga dalam ayat ini, tapi susunannya yang ke-8. Sifat ibadur rahman yang ke-8, wala yaznun, dan mereka tidak pula berzina. Tidak pula berzina. Kata di para ulama tafsir, munasabatul ayat, Allah SWT sebut dalam ayat yang lepas al-qatl al-jali, bunuh secara zahir. Atba'ahu al-khafiyah, diikuti dengan membunuh secara tersembunyi, iaitulah dengan mensia-siakan hak anak. Wala yaznun, mereka tidak melakukan zina. Sebab bila orang berzina, dia akan keluar anak. Anak ni nanti tak tahu anak siapa. Tak ada bin, tak ada keturunan, tak ada nasab. Dan ada sebahagian orang ni bila dapat anak, dia bunuh. Maknanya perzinaan ini menyebabkan zahirnya timbulnya anak-anak yang tak sah taraf, tidak sah taraf. Maka orang yang baik-baik, orang yang soleh, mereka tidak akan melakukan perbuatan zina. La yaqauna fi zina, mereka tidak terperangkap dengan perbuatan zina, iaitulah melakukan perbuatan itu dengan cara yang haram. Dan termasuklah tawabi'uz zina. Apa dia tawabi'? Liwat, simhak, lesbian, apa lagi ni, LGBT. Itu termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang fahisyah, yang keji. Baiklah para pelajar sekalian, kita tengok kepada kesan daripada perbuatan itu apa jadi. Wa man
يفعل ذلك يلقى أثاما. Dan sesiapa yang melakukan demikian akan mendapati balasan dosanya. Jadi siapa dia buat yang tadi, maka dosa dia akan dapati. Jadi di sini para ulama mengatakan tiga ataupun satu. Dia buat satu ke buat tiga. Siapa dia syirik, bunuh orang, zina, maka hukuman dia kekalah dalam neraka. Sebab apa? Sebab ada syirik ke depan. Ada syirik. Tapi kalau dia buat satu-satu, maka dosa dia ikut, orang panggil ikut satu-satu. Dosa zina lain, dosa bunuh orang lain, dosa syirik saja. Tapi kalau dia syirik dalam musyrik, kafir, zina pula, dosa lain bertambah lagi. Bunuh orang pula, mana bertingkat-tingkat dia punya tahap ataupun cara dosa, na'udzubillah. Jadi ada orang mengatakan dosa yang package lagi dahsyat. Sebab dia bermula dengan kafir, kemudian diikuti dengan dosa-dosa yang lain, maka dia punya balasan dia cukup dahsyat. Apa dia balasan? Para pelajar tengok ayat 69. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan ia pula kekal dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Ini yang disebut oleh para ulama tentang sebab kekal tu. Bila kekal tu bi majmu'at package tiga dosa ni. Kalau setakat bunuh saja dengan zina, orang tu masih lagi tahta masyiatillah. Mungkin dia diazab dulu, selesai azab. Kalau dia beriman, setelah selesai azab, dia tak kekal dalam neraka, dia boleh keluar dari neraka. Jadi ayat ini Allah Ta'ala ulang, yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamah, maka digandakan baginya azab pada hari kiamat. Digandakan azab dia pada hari kiamat. Na'udzubillah. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Sebab apa kekal? Sebab dia ada syirik di depan itu. Baik para pelajar sekalian, siapakah orang yang selamat? Dia berdosa tapi dia selamat. Tengok ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang bertaubat. Maknanya peluang masih ada. Peluang masih ada. Taubat, tinggalkan dosa yang lepas. Daripada syirik, taubat dia kepada tauhid. Daripada bunuh orang, sudah bunuh, macam mana mau taubat? Nak tarik balik tak boleh. Orang yang sudah berzina, dia berhenti. Wa amana, syarat yang kedua, dia sudah taubat, dia beriman, betul-betul beriman. Wa amila amalan salihan, dan dia telah tukar amalan dia daripada buruk kepada baik, daripada kufur kepada iman, daripada syirik kepada tauhid, daripada maksiat kepada taat. Maka apa kesan dia? Tengok tuan-tuan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka orang-orang itu Allah akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan. Tempat dia jahat tu jadi baik. Tukar tempat. Maksud dia bertukar cara hidup. Dulu lara, maksiat, sekarang ni sudah taat, iman. Ataupun amalan buruk dia tu Allah Ta'ala tukarkan jadi balasan yang baik.
Bagaimana kita tengok perbahasan ulama dalam masalah ini. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Dan adalah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Para pelajar tengok nota kita di bawah, nota 1192. Yakni sesiapa yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu, kemudian ia menyesal dan bertaubat, yang disertakan dengan iman, amal soleh. Tak taubat saja, mantapkan iman dan beramal dengan amal yang soleh. Kalau setakat taubat ya, tidak diikuti dengan iman, kita kata itu tidak memadai. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkannya dengan menghapuskan dosa-dosa itu dan mendorongkannya mengerjakan amal kebajikan, tukar gaya hidup. Baik para pelajar sekalian, dalam dua ayat yang lepas kita tengok Allah Ta'ala sebut ciri-ciri dosa besar: syirik, bunuh orang, zina. Banyak lagi lah kita sebutkan dalam hadis yang telah kita sebut, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhkan kamu daripada 7 yang membinasakan. Kemudian Allah Ta'ala bagi amaran seksa yang dahsyat. Kita kata pintu tidaklah tertutup, masih ada ruang, masih ada peluang bagi siapa? Bagi orang yang bertobat, betul-betul beriman dan beramal soleh. Ini peluang masih ada. Tinggi mana darjat kufur dia, sejahat mana manusia ini, kita jangan tutup pintu tobat depan dia. Sebagaimana yang berlaku kepada pembunuh yang telah bunuh berapa orang? 99 orang telah dibunuh. Kemudian ditanya tuan guru kata tak ada peluang. Dia bagi cukup 100. Dia taubat, Allah terima taubat dia. Baik para pelajar sekalian, kita tengok dulu sebab nuzul, sebab turun ayat ini. Kalau kita tengok dalam tafsir lain, banyak dia sebab nuzul. Setiap ayat tu ada sebab nuzul sama. Tapi bila kita semok dari sudut sanad, payah saya nak ceritakan tuan-tuan. Tapi dalam siri yang kita ni, alhamdulillah hari ni sebab nuzul banyak, dengan sanad-sanad yang baik kan. Kita dah dengar sanad dia. Sebab turun ayat ini, An Sa'id bin Jubair, seorang ulama tafsir, meriwayatkan daripada pakar ilmu tafsir di kalangan sahabat, iaitulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala nazalat hadhihi al-ayah bi Makkah. Ayat ini, walladzina la yad'una ma'allah, ayat yang kita baca ini turun di Mekah. Faqala al-musyrikun, puak-puak kafir mari tanya, wa ma yughni 'an al-islam. Kalau inilah dosa dia, kalau inilah balasan dia, mana kita masuk Islam pun dosa juga. Wa qad 'adalna billah, kami sudah kufur dengan Allah, kami telah bunuh orang, kami telah melakukan fawahish, segala bentuk benda-benda keji, zina dan lain-lain. Jadi macam buat kafir yang tak nak masuk Islam tu memang menggunakan hujah ini untuk menjauhkan diri, tapi yang sudah jinak dengan Islam menggunakan hujah ini macam ada faedah ke masuk Islam. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala turunkan ayat 70 ini, illa man taba wa amana wa amila salihan. Siapa dia taubat, beriman, beramal saleh, Allah Ta'ala tukar kejahatan dia jadi baik, tukar dia daripada jahat, daripada syirik, musyrik, asi kepada baik. Wa kana Allahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim, wal lafzu lahu ay lafzun li Muslim. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada orang yang bertaubat daripada dosa-dosa dia. Dia sudah menyesal, dia sudah meninggalkannya, dia sudah beriman dengan
mahal sikit. Kata di para ulama, ikhtalafa ahlu ta'wil, ulama tafsir berbeza huraian tentang bagaimana Allah tukar. Tukar, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah gantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan. Apa maksud? Kata di Ibnu Jarir, ulama Tabari, ulama berbeza pandangan. Ada katanya daripada dulu mereka syirik, mereka maksiat, mereka macam-macam buat dosa, maka bila mereka sudah taubat, sudah Islam, maka telah bertukarlah kepada mahasinil amal, amalan yang baik, iman, taat, tinggalkan semua fawahish, tinggalkan semua maksiat-maksiat. Maka itu yang pertama, tafsir yang pertamanya bertukar watak. Dibagi bertukar watak. Ramai. Ada seorang sahabat yang baik dengan kita. Kalau tuan-tuan pergi Kota Baru pergi, sebelah Masjid Muhammadi, tak jauh daripada Masjid Muhammadi, Masjid Besar Kota Baru, tuan-tuan pergi dekat dengan tengah jalan tu, dekat dengan medan tempat parking kereta bas, ada satu pusat Islamic Information, pusat penerangan Islam. Pusat ini diasaskan oleh sahabat saya, nama dia Muhammad Michael. Tapi orang tak kenal Michael ni di Kota Baru. Dia cari kata mana tempat pejabat Muhammad Ghana. Dia mari daripada negara Ghana. Dia cerita dia ni pelaut kerja kapal pergi ke Thailand. Panjanglah cerita hikayat dia. Dia kata apabila dia terima Islam, bertukar watak dia. Dia balik rumah dia dengan baik, dengan senyum, dengan bini dia pun pelik. Kenapa ni bang? Biasa balik mabuk-mabuk, marah-marah je. Ni balik senyum, tenang. Kenapa? Oh, dia kata saya sudah masuk Islam. Dia masuk Islam? Kenapa tak baik ke? Tak rasa ke perubahan? Oh, tengok. Tuan-tuan kalau nak cerita panjang, pergi ambil sanad dengan dia sendirilah. Kan? Muhammad Ghana. Banyaklah orang Islam jasa kerana dia baik. Maknanya daripada watak yang tak baik dulu, bila masuk Islam dia akan bertukar jadi baik. Kita tengok beberapa orang yang garang-garang, yang hebat-hebat, macam Sayyidina Umar contohnya, zaman asal. Bila Islam sudah jadi orang yang lain dia punya watak. Itu yang pertama. Ada ulama kata ini yang kedua. Pertukaran itu berlaku di akhirat. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim fid dunya. Kejahatan-kejahatan yang mereka buat dalam dunia itu di akhirat esok ditukar dengan hasanah, dengan pahala. Sebab mereka sudah bertaubat, mereka sudah menyesal, mereka sudah tidak lagi melakukan perbuatan itu, maka ditukarkan. Jadi daripada perbuatan jahat dulu, tempatnya telah ditukar menjadi apa? Menjadi kebaikan. Ada kata yang ketiga, dia kata ulama tafsir bagi tahu catatan amalan tu kekal. Catatan amalan tu kekal. Dia tak boleh tukar. Malaikat mari tukar. Dia ni tak pernah zina lah. Ada benda tu, lakinnahu la yaturu. Tidak memberi kesan lagi, sebab safahatul hayat, lembaran suratan amalannya yang baik itu lebih banyak daripada yang buruk. Ada catatan tapi ringan, tidak jadi berat. Kama sabatat sunnah bizalik, telah sabit dalam sunnah dan juga azhar daripada salafus saleh yang menghuraikan demikian itu. Maka khilaf ulama. Ada kata
Ada lagi dosa saya, tapi saya tak tengok dalam rekod ni. Kenapa ya Rabbi? Dosa besar dia. Allah buka tu dosa kecil je. Biar dia cemas, dia gementar, bagaimana kalau aku sampai kepada 4 dosa besar nanti, bagaimana aku nak menghadapi masalah. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizhu. Kata Abu Zar, Nabi kita ketawa sampai nampak gigi taring dia nampak. Jarang Nabi kita ni ketawa, tapi dia tak berdekah-dekah. Dia suka dengan peristiwa yang berlaku kepada hamba Allah Ta'ala dengan Allah di akhirat esok. Nabi kita ketawa. Hadzal hadis akhrajahu Muslim. Masya-Allah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua daripada Abi Hurairah. Qala yu'tal mu'min sahifah. Diberi lembaran kepada seorang mukmin, suratan amalan pada hari kiamat. Dia baca, dia nampaklah keburukan yang dia buat. Dia pun gementar. Fa iza wasala ila al-hasanat, bila dia tengok pula siapa lembaran kebajikan, yanzuru nazratan fima qablaha. Dia balik semula yang jahat tadi, semuanya jadi baik belaka. Allahu akbar. Waqad apa ni? Ini juga hadis. Adalah ulama kata macam mana pula yang buruk jadi baik. Kita kata kalau sudah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak apa ni? Nak fikir dengan otak kita. Yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, itulah peristiwa yang berlaku di akhirat. Jadi kita kata dua peristiwa disebut di sini. Dua peristiwa. Apa dua peristiwa? Yang pertama, siapa dia bertaubat, mantapkan iman dia, maka bertukarlah watak dia di dunia. Dulu kita kenal orang ni, kaki tu kaki ni, banyak kan macam tu. Kaki tu kaki ni. Tapi sekarang ni sudah jadi kaki masjid, kaki surau, kaki zikir. Alhamdulillah. Cuma jangan over sangat lah, jangan over sangat. Ada setengah orang ni bila dia bertukar, dia mula pakai jubah, pakai pulah serban, lain macam pula dia tu. Macam ustaz besar dah dia. Mula nak bercakap tentang agama lebih-lebih. Kita kata tuan-tuan jangan over. Ataupun bila jumpa dengan ustaz ni, dia suka cerita benda lama. Dia kata, ustaz, ana dulu cakap anak ente. Ana dulu jahiliah lah. Saya kata jahiliah, awak dulu. Ana tak suka dengan istilah tu. Jadi kita pun kosek dia. Usik dia, kosek tu mana usik. Bang, abang ni kata jahiliah? Ya. Abang ni sempat ke dengan mendiang Abu Jahal? Terkejut dia. Macam mana ustaz? Sempat ke dengan mendiang Abu Jahal? Oh, taklah lagi tu. Kita kata jangan disebabkan diri kita kepada zaman gelap. Zaman gelap tu jangan disebabkan diri kita ke sana. Kita kata saya dulu lara, ialah duk cari harta dunia. Bolehlah setakat tu. Tapi kalau kata jahiliah, dalam kepala orang yang dengar, package sudah ada. Mula jadi awak pernah zina, awak pernah minum arak, awak pernah macam-macam pernah. Sebab jahiliah itu perangai dia. Kalau kata kita lara je, mungkin kita duk faham dia ni tak solat je kot. Mungkin dia dulu tak solat atau solat jarang-jarang, macam kebanyakan orang sekarang lah kan. Baiklah para pelajar sekalian, kita bagi lagi beberapa hadis. Saya tak nak cakap banyak. Saya nak kemukakan ke telinga tuan-tuan hadis-hadis yang sahih. Lebih senang daripada kita duduk cari cerita tu cerita ni kan? Cerita orang tu, orang ni mimpi orang tu. Kenapa kalau ada hadis
amma ana, saya sendiri asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa annaka rasulullah. Dia berucap sekali, qala na'am. Qala, kata Nabi, na'am, ya. Allah Ta'ala terima taubat dia. Taf'alul khairat, kamu lakukan kebajikan, wa tatruku sayyi'at, tinggalkanlah segala kejahatan yang pernah kamu buat. Fayaj'alhunna Allahu laka khairatin, Allah Ta'ala akan jadikan semua yang jahat-jahat itu bertukar jadi baik. Dia tak puas hati, dia tanya lagi, wa ghadarati wa fajarati, wa ghadarati wa fajarati, mana segala benda aku buat Rasulullah? Nabi kata semua yang kamu buat. Qala na'am. Nabi kata ya, Allah ampun semua. Qala Allahu akbar. Dia bertakbir. Fama zal yukabbiru hatta tawara. Allahu akbar. Dia bertakbir, tinggallah dia tawara hati. Masya-Allah. Akhrajahu Ibn Abi Asim wal Bazzar wal Tabarani wa jawwada isnadahu wa qawwahu al-Munziri wa qala Ibn Hajar hasan sahih al-gharib wa sahahahu fi sahih at-targhib. Jadi alhamdulillah hadis ni para ulama katakan sanad dia kuat. Orang ni masya-Allah bergembira dia diterima taubat sampai dia mati. Masya-Allah tabaraka. Ataupun hatta tawara sehinggalah dia pergi. Wallahu a'lam. Jadi kita tengok. Mana dia bertakbir, mana gembira sangat dapat khabar gembira ni, bertakbir terus berterusan. Itu mana tawara. Wallahu a'lam. Baiklah. Allah kata apa? Wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat yang terakhir, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan sesiapa yang bertobat serta beramal saleh, maka sesungguhnya dengan itu ia bertobat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Para jemaah sekalian, tengok ayat yang lepas, taubat menghapuskan kesalahan. Dan menghapuskan kesalahan. Kenapa Allah Ta'ala ulang dua kali? Ayat 70, illa man taba. Yang kedua, wa man taba. Ini bahasa Al-Quran, tuan-tuan. Allah tak ulang saja-saja. Kalau kita kata Allah ulang dua kali benda sama, itu kepala otak kita yang tak faham. Kata di para ulama, ayat 70 itu nak menyatakan illa man taba. Setelah Allah Ta'ala sebut dosa, azab dia begini, illa, kecuali orang bertaubat, maka mereka tak akan diazab. Itu satu. Dan yang kedua, wa man taba, sesiapa bertaubat, sama ada dia berdosa atau tak berdosa, dia bertaubat, maka Allah Ta'ala akan beri kepada dia darjat yang tinggi, jazil in'am, nikmat yang besar. Jadi ayat ini menyebutkan kepada kita tentang betapa besarnya kelebihan kita bertaubat, betapa besarnya kelebihan kita bertaubat. Jangan kata saya tak berdosa nak taubat apa ustaz? Jangan. Mana ada manusia yang tak berdosa di dunia selain daripada al-ma'sum, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi je tak berdosa. Orang lain tu jangan cakap. Orang Kelantan kata tak sebuah lah. Tak sebuah ni mana jangan cakap besar. Ada dosa. Kalau tidak besar, dosa kecil. Jadi kita kena bertaubat. Wa man taba ila Allah. Siapa dia bertaubat dan beramal soleh, maka dia telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala akan beri kepada dia keampunan dan keredaannya. Jadi dua ayat ini tidak berulang, tapi dia lebih kepada dua kategori. Yang tu memaafkan yang lepas, yakni bertaubatlah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tamatlah ayat kita. InsyaAllah kita ambil beberapa pengajaran daripada ayat yang kita baca ini. Yang pertama, man radha nafsahu ala ta'ah. Siapa dia didik jiwa dia melakukan ketaatan,
Wadanat nafsu bil ikhbat wal inqiyad. Kita tundukkan nafsu kita, akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla, maka maksiat itu akan jadi lemah. Dawafih dia panggil. Semangat nak buat maksiat akan lemah. Tapi ingatlah dia bertembung tu. Seruan malaikat ajak buat baik, seruan syaitan ajak buat jahat, dia berlawan. Mana bila seruan malaikat ni gagah, orang ni akan tinggalkan seruan syaitan. Kerana itu kata para ulama, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bila kita buat taat, dia naik. Bila orang tu buat maksiat, down. Jadi tuan-tuan, kena sentiasa gilakkan iman kita dengan cara hadir majlis ilmu seperti kita ini, solat berjamaah bila kita boleh pergi, dan juga bersahabatlah dengan ulama-ulama, orang-orang yang soleh yang boleh mengingatkan kita kepada asas tapak maksiat. 3 perkara. Tapak maksiat ada 3 perkara. Yang pertama, ta'alluqul qalb bi ghairillah. Apabila hati bergantung pada lain daripada Allah. Sama ada total lockdown, maknanya syirik terus, itu satu. Ataupun bukan syirik penuh, tapi masih lagi percaya kepada benda-benda khurafat, benda mungkar. Ini bagi orang yang sudah beriman, percaya kepada benda ni juga berbahaya. Itu yang pertama, usulul ma'asi. Asas pada maksiat 3 perkara. Yang pertama, pergantungan hati kepada lain daripada Allah. Satu. Yang kedua, ta'atul quwwatil ghadabiyah. Mengikut sifat marah yang melampau. Marah. Orang kalau marah, hilang pertimbangan. Betul ke tidak? Ada orang sanggup bunuh orang. Kenapa dia bunuh? Marah ya. Punca mari daripada marah. Ada orang yang tampar bini, puncanya apa? Marah. Cerai bini, marah. Semua benda mari dipanggil quwwah al-ghadabiyah. Sifat marah yang tak boleh dikontrol ini punca kejahatan mari situ. Cuma bagi siasat tengok. Kenapa kau bunuh orang? Lalu nak marah. Kenapa kau pukul orang? Marah. 2. Yang ketiga, al-quwwah asy-syahwaniyah. Kekuatan syahwat nafsu yang tak terkawal. Ini dia panggil punca maksiat, usul maksiat yang ketiga. Maka berlakulah zina, liwat, LGBT dan segala perkara itu mari. Jadi di sini kita nampak usul maksiat ada 3. Maka dia datanglah syirik, zalim, fawahish, benda yang keji. Jadi bila orang itu bergantung dengan lain pada Allah Ta'ala, syirik. Dia akan panggil Tuhan lain lah, macam-macam benda. Kemuncak daripada kemarahan, berlaku pembunuhan. Kemuncak daripada ikut hawa nafsu, akan berlakunya zina. Walihadza jama'a Allah subhanahu baina thalathah. Kerana itu Allah Ta'ala kumpulkan 3 dosa ini dalam satu ayat. Ayat yang kita baca ni. Wallazina la yad'una ma'allahi ilan akhara wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dalam satu ayat, maknanya 3 sifat ini, sifat 7, 6, 7, 8 ini kita kata sifat yang menjadi usul kepada maksiat. Kerana itu ibadur rahman akan jauhkan diri daripada ketiga-tiganya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat yang buruk ini. Wa hadhihi thalatha yad'u ba'daha ila ba'din. 3 ni komponen. Dia akan tarik satu sama-sama lain. Syirik bawa kepada zalim. Zalim bawa kepada keji. Maka lawan dia ikhlas. Bila orang ikhlas, tauhid menarik orang ini daripada syirik. Bila dia sudah tauhid, dia tak akan buat lagi benda-benda menzalimi orang, kena kepada orang, tak ada lagi. Dan dia dengan iman yang mantap, dia tak akan pergi buat benda-benda mungkar yang keji, yang maksiat. Hari ini menakutkan kita ni.
apabila sebahagian pendakwah ni duk buat muhasabah, perhitungan kepada orang-orang yang baik tapi terjebak dengan benda tak baik. Ini tu dipanggil dosa yang tersembunyi. Ini cukup dahsyat tuan-tuan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, dia kata, aku tahu satu jenis dosa. Dosa ini menghilangkan pahala di akhirat. Hilang pahala. Sahabat-sahabat terkejut, ya Rasulullah, apakah dosa itu? Kami takut ya Rasulullah. Nabi SAW bagi tahu. Apa dia bagi tahu? Orang baik-baik, orang baik, mari dia banyak solat, banyak puasa, banyak ni, dan akhirat esok dia bawa pahala dia. Sahabat kata, ya Rasulullah, siapa mereka? Jallihim lana, nyatakan mereka tu siapa. Nabi kata, mereka tu sama denganmu juga, bercakap dengan bahasa kamu. Kamu solat, dia solat. Kamu ibadat, dia ibadat. Tapi iza khalau bimaharimillah intahakuha. Tanda tuan-tuan, hadis ini menakutkan kita. Nabi kata, iza khalau bimaharimillah intahakuha.